Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Okey, pada hari ini kita akan sambung topik yang telah kita pelajari semalam, iaitu khutbah Jumaat, di mana standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah, semalam kita dah sampai yang ke-9. So hari ini kita akan capai standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 4.9.10, di mana pada akhir pembelajaran ini sepatutnya awak telah mencapai adab mendengar khutbah Jumaat, di mana awak boleh menerangkan adab mendengar khutbah Jumaat. Dan 4.9.11, awak boleh melaksanakan amali khutbah Jumaat. Okey, untuk amali ini Ustazah akan sediakan tugasan di dalam Google Classroom. Nanti awak akan laksanakanlah tugasan tersebut. Okey, 4.9.12, awak dapat menyatakan amalan-amalan sunat hari Jumaat. Okey, dan yang terakhir 4.9.13, melaksanakan solat Jumaat secara berjemaah dan istiqamah. Okey, untuk yang terakhir ini, di mana sepatutnya apabila kita telah habis belajar tajuk solat Jumaat, maka pengakhirannya ialah terutamanya untuk khususnya untuk pelajar putera lah, awak dapat melaksanakan solat Jumaat dengan beradab dan juga beristiqamah. Okey, inilah standard pembelajaran yang ingin kita capai. Okey, kita akan berpindah kepada buku teks pula. Jika awak ada buku teks, boleh rujuk pada halaman 102. Okey, dalam buku teks ini kita akan sambung yang semalam lah. Okey, so kita lihat seterusnya 4.9.10 ini, adab mendengar khutbah Jumaat. Okey, apakah adab-adab ketika kita mendengar khutbah Jumaat? Okey, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yahtub faqad laghawt." Okey, maksudnya apabila kamu berkata kepada sahabatmu, qulta li sahibik, apabila kamu berkata kepada sahabat kamu, diamlah, amsit, diamlah pada hari Jumaat, yaumul jumu'ah. Okey, ketika imam sedang berkhutbah, wal imamu yahtub. Okey, maka sia-sialah pahala Jumaat kamu, sia-sia. Okey, maknanya dalam hadis ini menerangkan bila kita cakap diam kepada sahabat kita semasa maknanya keadaannya adalah kita tengah mendengar khutbah Jumaat dan kawan kita sebelah tu bising. Okey, kita tengah dengar khutbah, kawan sebelah kita bising, kemudian kita cakap dekat kawan kita ni diam. Dengan kita cakap diam itu, maka hilanglah pahala Jumaat. Okey, ini merujuk kepada hadis ini. Okey, sedangkan kalau diam ini dari maknanya di luar waktu kita mendengar khutbah adalah perkara yang nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Kita mencegah mungkar, maknanya kita menegur orang supaya diam. Adalah perbuatan yang Islam sangat galakkan. Okey, tetapi ketika mendengar khutbah, perkara ini tidak boleh dilakukan. Okey, maknanya selain daripada itu, kalau diam, kita tegur orang diam pun tak boleh, apatah lagi perkara yang lebih besar daripada perkara-perkara ini. Contohnya apa? Contohnya awak bising, contohnya awak main lari-lari dalam masjid, apa lagi? Contohnya awak bersembang. Okey, so ini semua adalah perkara yang melampaui daripada diam. Ini lagilah tak boleh. Okey, so setakat ini diharapkan awak boleh faham. Kita akan berpindah kepada yang di bawah pula. Okey, berdasarkan hadis di atas, adab-adab ketika mendengar khutbah termasuklah. Okey, so berdasarkan hadis ini, antara adab-adab yang boleh kita keluarkan, yang pertama adalah kita perlulah memberikan fokus kepada isi kandungan khutbah. Maksudnya kita memberikan sepenuh tumpuan kepada isi kandungan dalam khutbah tersebut. Okey, yang kedua, kita hendaklah diam dan tidak bercakap-cakap. Kita diam dan kita tak boleh cakap-cakap ketika khatib sedang mendengar khutbah.
Itu adalah adabnya. Okey, ni termasuk juga dengan Ustazah nak tegur sikit lah, termasuk juga dengan adab awak terhadap guru, terhadap ibu bapa. Maknanya kalau guru ibu bapa tengah bercakap, awak jangan potong. Okey, maksudnya awak jangan memintas apa yang ibu bapa awak cakap, apa yang guru tengah bercakap. Awak tunggu mereka habis cakap, barulah awak bercakap. Okey, bercakap ni bukan hanya bercakap ni gunakan mulut je. Bukan hanya mulut je yang bercakap. Sekarang ni macam-macam dah boleh cakap. Handphone pun dah boleh cakap. Caranya awak pakai Telegram, awak pakai WhatsApp. Okey, ini semua adalah percakapan juga yang kita tukarkan kepada tulisan. Kita bercakap tapi melalui tulisan. Okey, yang saya lihat sekarang ni, bila kita ada grup Telegram ni, bila cikgu-cikgu cakap, awak sibuk juga untuk memotong cikgu-cikgu punya percakapan. Okey, itu semua adalah perkara-perkara yang tidak beradab. Okey, kita lihat, kita sambung, kita lihat hukum bercakap ketika khotib, hukum bercakap ketika khutbah sedang disampaikan adalah, hukumnya adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah tidak tidur. Tidak tidur ni maksudnya ketika khotib sedang menyampaikan khutbah, awak tidak tidurlah. Tidak tidur dengan tertidur. Salah je, sekejap. Okey, tidak tidur dengan tertidur. Okey, ini adalah dua istilah yang berbeza. Okey, tertidur ini adalah perbuatan yang tak sengaja. Tapi kalau awak tidur, itu adalah perbuatan yang sengaja. Okey, apa yang awak perlu lakukan sekiranya awak mengantuk? Awak hendaklah berpindah ke tempat lain. Maksudnya, daripada awak duduk dekat sini, kemudian awak pindah ke sini. Contohnya ni ada orang. Awak pindah satu tempat. Okey? Dan hukum untuk awak berpindah ini adalah sunat. Sebab awak mencuba untuk menghilangkan rasa mengantuk. Tetapi perlu diingat, apabila awak nak berpindah itu, pastikan awak tidak melangkah orang lain. Okey? Maknanya, kalau kita tengok, tapi saya rasa kebanyakan masjid semuanya penuh kan. Okey, kalau kita pergi masjid, yang Ustazah perasan, sebab Ustazah pernah pernah ikut suami Ustazah pergi masjid di mana, tapi Ustazah tunggu dalam kereta je lah. So suami Ustazah menunaikan solat Jumaat. Bila kita lihat, Ustazah lihatlah ramai orang yang datang ke masjid sehingga melimpah-limpah ke jalan-jalan tar, tepi-tepi simen orang duduk, menunjukkan bahawa terlampau ramai manusia. So jika awak tak ada tempat untuk awak berpindah, maka awak jangan berpindah. Okey, tetapi contohnya kalau dah tak ada tempat awak nak berpindah, apa cara lain? Cara lain awak nak buat. Kalau tak boleh nak berpindah. Okey, banyak lagi cara lain. Selalunya kalau dekat dalam kelas tu, apa cara yang awak selalu buat kalau awak mengantuk? Okey, yang pertama contohnya awak urut. Awak urutlah awak punya bahu, awak punya leher supaya hilang ngantuk. Urut sikit-sikit. Ataupun saya selalu juga nampak kalau puteri tu dia selalu cubit. Dia cubit tangan dia untuk hilangkan ngantuk. Okey, mungkin awak boleh ubah posisi awak kalau duduk tu, mungkin duduk tegak. Itu semua adalah cara-cara lain lah untuk menghilangkan rasa ngantuk. Okey, kita berpindah kepada adab seterusnya yang nombor 4. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya menggunakan gadget seperti telefon bimbit. Okey, bila awak menggunakan telefon bimbit ini sama juga seperti awak bercakap-cakap lah. So, boleh menghilangkan pahala Jumaat. Okey, ada hadis menyatakan bahawa kalau kita ketika mendengar khutbah tu, kita bermain-main dengan anak batu pun dikira boleh menghilangkan pahala Jumaat. Anak batu, contoh kalau awak duduk kan, kalau awak duduk dekat depan awak ni ada anak batu, awak main-main dengan anak batu ni, maka ini juga boleh menyebabkan pahala Jumaat kita hilang. Okey, itu antara perbuatan yang sia-sia lah. Nampak simple antara lain Ustazah nak fokuskan bahawa memberi tumpuan ni antara lain saya nak fokus kepada ketika mendengar khutbah, boleh tak kalau kita nak catat nota?
Yelah, awak ni kan suka bawa buku nota pergi mana-mana kan. Boleh tak kalau contohnya khotib tengah berkhutbah, kita catat nota apa yang khotib tengah cakap tu. Okey, tak boleh perkara ini juga adalah dilarang kerana boleh menghilangkan pahala Jumaat. Apa yang perlu awak buat adalah awak memang perlu 100% fokus terhadap apa yang khotib tengah sampaikan. Okey, seterusnya itu adalah beberapa adab ketika mendengar khutbah. Ada banyaklah adab lain, tetapi saya terangkan apa yang ada dalam buku teks lah. Okey, seterusnya kita pergi amalan sunat hari Jumaat. Okey, amalan sunat hari Jumaat ini yang pertama hendaklah memotong. Okey, disunatkan memotong kuku, misai dan misai bagi lelaki. Okey, yang kedua mencabut bulu ketiak, menggunting bulu ari-ari, mandi sunat. Mandi sunat ni maknanya sebelum awak nak pergi masjid pun disunatkan mandi. Tapi janganlah kalau contohnya duduk asrama, macam awak duduk asrama, awak janganlah cakap dekat mak gad pula, acik saya nak naik kejap. Ustazah Fasiah cakap hari Jumaat ni kalau sebelum pergi sembahyang Jumaat sunat mandi. Tak, ini maknanya ikut keperluan lah. Kalau awak duduk rumah macam sekarang ni, tapi sekarang tak boleh sembahyang Jumaat pula kan. So kalau awak duduk rumah bolehlah mandi sunat. Kalau awak duduk asrama yang peraturannya tak membenarkan murid naik sehingga waktu sekian-sekian, maka tidak perlulah. So awak mandi sunat pagi-pagi lah, pagi hari tu. Niat macam biasa je, niat saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang seterusnya perkara sunatnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Biasanya kita kalau orang lelaki dia akan memakai baju Melayu. Seelok-eloknya baju tersebut tidaklah mempunyai corak yang melampau kerana dia boleh mengganggu jemaah yang di hadapan. Okey, dan memakai wangi-wangian. Okey, wangi-wangian ini saya statekan bagi lelaki lah. Kalau orang perempuan nak pakai wangi-wangian boleh, tetapi janganlah sehingga orang sebelah boleh hidu wangian kita. Maksudnya memakai sedikit sahaja sekadar untuk menghilangkan bau badan. Contohnya awak pakai deodorant, tu pun ada wangi-wangian dalam tu. Pakai bedak. Okey. Seterusnya bersegera ke masjid. Yang ini saya nak tekankan. Di mana bersegera ke masjid ni ada satu hadis menerangkan satu hadis menceritakan tentang kalau kita pergi masjid awal dapat pahala sekian-sekian. Lepas tu kalau pergi pada pukul sekian dapat sekian-sekian. Contohnya kalau awak pergi masjid pada waktu sekian-sekian dapat pahala seperti pahala seekor unta. Kemudian dia turunlah unta, lembu, kambing, makin lama makin kecil sehinggalah dapat pahala seperti sebiji telur, telur ayam. Maknanya nak ditekankan bahawa bersegera ke masjid itu adalah perlu, adalah amat ditekankan. Dan seperti yang kita tahu pada hari Jumaat memang mana-mana, contoh kalau macam sekolah, kita punya waktu tu dipendekkan supaya boleh pergi ke masjid awal. Contohnya kalau orang yang bekerja, waktu office hour tu rehatnya lebih awal supaya boleh pergi ke masjid. Tapi ramai masyarakat yang tidak bersegera ke masjid. Dia nak tunggu azan, dia nak tunggu khatib dah baca khutbah baru dia nak pergi masjid. Okey, seharusnya awak perlulah menyahut seruan untuk segera ke masjid. Okay, lepas ni tak naklah bila ustazah ada jumpa nanti murid datang bilik guru. Bila kita tanya nak pergi mana, nak jumpa cikgu sekian-sekian. Sedangkan ketika itu sepatutnya awak perlu berada di masjid. Okay, yang ketujuh, menunaikan solat tahiyatul masjid dan juga solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Okay, yang ke-8, memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW dan banyakkan berdoa. Antara doa yang mustajab waktu-waktunya adalah pada hari Jumaat antaranya lah. Okay, yang ke-9, membaca surah Al-Kahfi. Okay, ini antara amalan sunat pada hari Jumaat. Ada banyak lagi lah yang lain. Cubalah awak mempraktikkan sehabis baik yang mungkin untuk melaksanakan pada hari Jumaat. Okay, hari ini kelas kita pada hari Khamis. So cuba awak laksanakan pada hari Jumaat. Dalam 99 ni amalan sunat yang kita dah belajar ni, berapa banyak yang awak boleh laksanakan dalam kehidupan awak. Okey, kita berpindah pada muka surat 103. Okey, ini adalah teks khutbah, contoh khutbah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok khutbah ini ringkas sahaja. Kalau tengok contoh khutbah yang dalam laman web JAKIM lebih panjang lah. Okey,
So kita akan teks khutbah ni Ustazah akan sediakan latihan lah dalam Google Classroom, nanti awak boleh tengok. Okey, nombor tengok soalan penilaian, awak tengok yang nombor 6. Jemaah pada hari ini sering menggunakan gadget ketika mendengar khutbah. Mengapa keadaan ini sering berlaku? Okey, sekarang ni Ustazah nak awak cuba fikir. Mengapa keadaan ini sering berlaku? Dan huraikan. Okey, soalan ini juga Ustazah akan masukkan dalam Google Classroom untuk awak jawab. Okey, so sampai di sini sahaja untuk tajuk kita. Maka tamatlah sudah kita punya tajuk solat Jumaat, sehinggalah kita belajar tentang khutbah Jumaat. Okey, solat Jumaat. Mana solat Jumaat ni? Solat Jumaat Wadah Kesatuan. Okey, semoga awak mendapat manfaat daripada ilmu yang Ustazah berikan ini. Semoga Allah terangkan hati awak. Okey, itu sahaja setakat ini. Jika ada persoalan boleh tanya dalam grup Telegram kita. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.